ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi siri kuliah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dan berkata pula yang lainnya, man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka asyaqiyyu ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi ma darra zat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dha laqiya. Bermaksud, sesiapa yang mengenal Allah, maka pengenalannya itu tidak menambahkan takutnya kepada Allah, maka itulah orang celaka, yakni yang mendapat murka. Terjemahan ni kurang kemah sikit. Yang lebih dekat dengan nas Arab dia tu, maksudnya begini: sesiapa yang mengenal Allah sedangkan makrifat itu tidak menjadikan dia merasa kaya hatinya, menjadikan dia tidak kaya hati, yakni miskin hati, dengan erti hatinya itu berpaut pada yang lain lagi, maka yang demikian itulah orang yang celaka, yakni bukan orang yang betul-betul memperolehi hakikat makrifat. Dengan erti kata penyair ni, orang yang betul-betul mendapat makrifat, dia pasti menjadi orang yang kaya hatinya, yakni hatinya tidak lagi bersandar dan berharap kepada yang lain dari Allah. Sebarang apa keagungan yang diciptakan oleh seseorang hamba dengan kemuliaan kekayaan, sebenarnya bukan kemuliaan. Kerana kemuliaan dari segala kemuliaan hanyalah untuk orang yang bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, penyair ini kata, seseorang itu dia tidaklah dikira sebagai melakukan sesuatu yang mulia dengan kemuliaan yang dimilikinya. Kemuliaan sebenarnya, dia kata, ialah orang yang mencapai hakikat takwa. Dengan erti, bukanlah kemuliaan orang yang melakukan sesuatu dengan segala kekayaan yang ada padanya. Bukan itu hakikat kemuliaannya. Jadi orang yang mengguna dan memanfaatkan segala kekayaannya itu pada jalan yang baik, itu dikira bukanlah hakikat kemuliaan. Hakikat kemuliaan sebenar apabila seseorang itu mencapai hakikat takwa Allah.
tidak memudaratkan orang yang taat kepada Allah oleh apa yang didapati dan apa yang ditemui daripada kepenatan demi mengerjakan taat kepada Allah. Yani badan tidak merasa lelah. Yani badan tidak merasa lelah. Dengan erti orang-orang yang melakukan taat kepada Allah, dia tidak akan menerima kemudaratan dalam melakukan ketaatan itu. Seperti apa? Seperti penat, lelah dan sebagainya. Dengan erti orang yang betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah tidak akan rasa kepenatan, kelelahan, tak rasa lelah, tak rasa penat dan sebagainya. Demikianlah tiga perkara yang diungkapkan oleh penyair di dalam bait syair ni. Orang Arab ni memang dia suka bersyair. Memang dia suka. Sebab jiwa orang Arab ni halus. Suka bermadah. Macam orang Melayu kot. Orang Amang dulu suka patuh ke syair. Itu sebenarnya memperlihatkan jiwa kemelayuan, kesenian, seni. Bila jiwa tu halus ni, dia memang disuka dengan perkara-perkara yang seumpama ini, syair dan sebagainya. Memang itu dah nak lari. Dan ini ternyata perkara seperti ini kita akan temui di dalam semua bangsa. Bangsa mana-mana pun adalah syair-syair dia itu, adalah lagu-lagu dia itu. Dan itu adalah manifestasi daripada jiwa yang halus, jiwa yang seni. Sebab itu kita pada Maulidur Rasul, bukan saja di kalangan orang Melayu, bahkan di kalangan orang Arab pun, mereka ni suka membaca syair-syair yang memuji Nabi, yang menyebut tentang kelahiran Nabi, sejarah Nabi, akhlak mulia Nabi dan macam-macam. Semua ini dicurahkan, diluahkan dalam bentuk ayat-ayat sastra, ayat-ayat syair yang kita kenal sebagai qasidah, ataupun disebut sebagai madih, pujian-pujian terhadap Nabi. Syair-syair yang diungkapkan untuk menyatakan tentang kelahiran Nabi, tentang akhlak ketinggian Nabi, tentang macam-macam perkara-perkara yang berkait dengan Nabi, diungkapkan dalam bentuk itu. Jadi orang kita dulu pada waktu mereka menghadapi atau bertemu dengan tarikh kelahiran Nabi yang kita sebut sebagai Maulid itu, menjadi tradisi orang kita hari itu. Dan untuk memperingatkan juga tentang kelahiran Nabi, mereka selalu berkumpul dan membaca qasidah-qasidah dan bait syair ni, pujian-pujian terhadap Nabi. Itu sebenarnya yang kita tengok di kalangan masyarakat kita dulu. Dia suka baca benda-benda macam ni dan tidak menjadi kesalahan. Tidak ada halangan yang menghalang berbuat demikian. Bermaksud tiada bekalan yang manfaat untuk dunia dan akhirat selain daripada takwa. Jadi orang soleh dulu ada yang tulis benda ni atas kubur, sama ada tulis di batu nisan ke ataupun tulis di dekat-dekat apa-apa saja yang di sekitar kubur tu, nak beritahu apa? Peringatan kepada orang hidup. Maka ambillah dia atau tinggalkanlah dia. Jadi kata orang yang tulis ni, dia kata tidak ada dah yang lebih bermanfaat sama ada di dunia atau di akhirat selain daripada takwa. Maka terserahlah kepada wahai manusia yang hidup, mu nak ambil takwa tu ke ataupun mu tak mahu ambil, kau pandanglah. Tapi aku nak khabar kamu bahawa tak ada benda yang lebih bermanfaat daripada benda ni, daripada takwa Allah. Kemudian perhatikanlah satu perkara pokok yang penting yang saya akan sebutkan nanti, yang Imam Ghazali akan sebut, yaitu anda sesungguhnya telah berpenat lelah menghabiskan seluruh umur anda dalam beribadat
dan anda telah berjuang serta bersusah payah sehingga telah terhasil kepada anda apa yang anda cita-citakan daripada anda beribadat dengan baik, yang dapat melakukan ibadah dengan baik. Tetapi soalannya, ini perkara yang dianggap penting oleh Imam Ghazali. Baik, persoalannya, bukankah tujuan anda dalam perkara ini semuanya anda mau agar ibadat anda diterima oleh Allah? Itu persoalannya. Kita telah melakukan ibadah yang banyak, kata Imam Ghazali. Tapi tidakkah tujuan ataupun di sebalik ibadah yang kita buat tu, kehendak kita adalah supaya ibadah tu diterima oleh Allah? Tidakkah itu? Pertanyaan yang dibangkitkan Imam Ghazali. Banyak mana yang kita buat ibadah, sudah sekian banyak kita buat, selama mana yang kita buat, semua itu harapan kita diterima oleh. Jadi Imam Ghazali cuba nak bangkitkan faktor ni, perkara ni. Sebab apa? Tengok. Dan sesungguhnya anda telah mengetahui bahawa Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Suratul Maidah ayat 27, yang bermaksud hanya senya Allah menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi Imam Ghazali dalam satu perkara ni, Imam Ghazali nak menyatakan perlunya kita mengukuhkan takwa. Sebab atas perkara tadilah dia tu, ibadah yang kita buat selama ni, sejak daripada kita mukallaf sampai sekarang, yang kita ulang-ulangi bertahun-tahun, setengah tu kita merasa kepenatan, keletihan. Semua ini, kata Imam Ghazali, tidakkah semua ini yang kita harapkan adalah penerimaan Allah? Dibangkit isu tu. Tidakkah kita nak supaya kita diterima oleh Allah atas amalan yang kita buat tu? Lalu kunci kepada penerimaan tu di mana? Kata Imam Ghazali, kuncinya juga kembali kepada takwa Allah. Kembalinya kepada takwa Allah. Dengan arti, dengan mengukuhkan takwa, aspek penerimaan itu, insya-Allah amalan kita itu menjadi dekat untuk diterima oleh Allah atas jaminan Allah sendiri dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu seolahnya menjadi suatu wasilah yang dengannya amalan kita itu menjadi dekat untuk diterima oleh Allah. Jadi seolah-olahnya daripada apa yang dijelaskan ini oleh Al-Ghazali, takwa ni obat serba-serbi, bahasa mudah. Obat serba-serbi. Penerimaan amal pun takwa. Untuk mendapat taufik supaya dapat melakukan ibadah pun dengan takwa. Supaya kita dapat menyempurnakan amalan kita menjadi lebih baik juga dengan takwa. Dan demikianlah perkara-perkara lagi, kunci besarnya adalah takwa Allah. Jadi Imam Ghazali sebut benda-benda ini tujuan apa? Tujuan supaya kita tahu kepentingan takwa itu penting. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam Ghazali apa sebenarnya takwa itu, dan nak buat ke mana, macam mana caranya nak menguasai takwa itu. Itu sebenarnya Imam Ghazali, tujuan Imam Ghazali mendatangkan uraian ini supaya kita tahu pentingnya takwa. Maka telah jelaslah, kata Imam Ghazali, bahawa segala urusan penerimaan amalan ibadat oleh Allah terpulang kepada takwa, yakni merujuk kepada takwa. Dan kerana itulah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau telah berkata,
bahawa tiada sesuatu pun daripada dunia dapat mengagumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga tiada seorang pun dapat mengagumkan baginda melainkan orang yang mempunyai sifat takwa, maka barulah bagi dia merasa kagum terhadapnya. Aisyah kata, seseorang itu tidak akan dikagumi oleh Nabi kecuali orang tu ada sifat takwa. Hebat mana pun orang tu, tinggi mana pun kedudukan tu, kalau dia tidak ada takwa, Nabi tak pandang dengan kagum terhadap mereka. Orang yang pandang dengan kagum oleh Nabi bila mereka tu ada sifat takwa. Jadi Aisyah nak beritahu kepada kita, nilai takwa itulah yang menjadi perhatian Nabi, sehingga Nabi melihat seseorang atau sesuatu perkara itu dianggap sebagai mengkagumkan bila ada nilai-nilai takwa. Bila ada mana takwa, Nabi memuliakannya, melihatnya dengan kekaguman. Dan daripada Qatadah bahawa beliau telah berkata, tersurat di dalam kitab Taurat yang bermaksud begini: wahai anak Adam, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian tidurlah sekehendakmu. Jadi Qatadah ni ada menukilkan sesuatu yang tersurat di dalam kitab lama, kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi di dalam tu antara yang tercatat dalam kitab Taurat ni kata-kata seperti ini, iaitu wahai manusia, wahai anak Adam, bertakwalah kepada Allah. Lepas tu kau Adam mu nak tidur sekendak hatimu tidurlah. Jadi nak beritahu adanya perintah bertakwa di dalam Taurat ini. Dan telah sampai kepada saya, yakni kepada Imam Al-Ghazali, riwayat daripada Amir Ibnu Abdis, bahawasanya beliau telah menangis ketika hampir kematiannya. Ketika orang ni ketika dia nak mati, dia menangis. Sedangkan beliau adalah seorang yang sangat kuat beribadat. Padahal orang ni orang yang kuat beribadat, tapi bila nak mati, menghadapi sakit nak mati itu, dia menangis. Tengok apa rahsia dia, apa cerita dia. Yang bersembahyang sunat setiap hari dan malam sebanyak 1000 rakaat. Setiap hari, sehari semalam tu 1000 rakaat. Pergi sembahyang pun ada 1000 rakaat. Berarti dia baca dengan suatu jenis bacaan yang dinamakan sirri. Dia baca, tapi baca dengan harakat dia. Kalau baca dengan harakat kita, dah habis 1000 rakaat. Dah habis 1000 rakaat. Sebab tu masalah harakat hukum tajwid ni, yang kita mengaji tajwid tu, harakat tu patut disebut harakat gerak. Tidak kabur saat 5 saat 6 saat, tapi 6 gerak, 6 harakat, 6 gerakan, bukan 6 saat. Kalau 6 saat di standard je, orang ni baca gitu, orang ni baca gini. Tapi kalau 6 harakat ni, tengok gerak, ada orang gerak laju, ada orang gerak lambat. Jadi ada skill orang yang baca Quran ni dengan laju, tapi masih lagi meraihkan hukum-hukum tajwid dengan gerak dia tu. Nak kabarnya, kalau kita mengaji dengan gaya mengaji yang kita mengaji hari ni, nak dah habis 1000 rakaat tu baca Fatihah dengan surah sikit, dah habis dah kan. Demikian juga nak khatam Quran.
Imam-imam mujtahidin ada yang tahu Quran sekali sehari. Bahkan Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah alaih, diriwayatkan khatam Quran di bulan Ramadan 2 kali sehari. Kalau dibaca ikut yang kita baca hari ini memang dah habis. Berarti dibaca dengan harakah dia, harakah gerak dia. Jadi nak kabur, saya nak kaburnya, jangan kita orang, jangan kita ukur orang dengan orang kita. Mau baca pendek doa lalu, kecuali memang tahu bahawa ni barang mana pula. Tapi kalau dia orang ahli ilmu, orang alim, pada akalan kita memang tak dah baca macam ni Quran 2 kali sehari. Tak habis. Nak jaga alif lam mim. Mau tu 2-3 kali mana nak habis ya. Jadi kita baca menurut apa yang kita baca. Kita baca menurut apa yang kita baca, apa yang kita belajar, apa yang kita faham. Orang yang dengar kadang-kadang dia dengar lain ada juga. Pendengar kadang-kadang dia dengar lain. Padahal baca menurut apa yang dia tahu dan apa yang dia belajar. Tapi pendengar ni kadang dia dengar lain macam sikit. Nak jarak tu jauh sikit. Dia dengar lain macam sikit. Jadi apa yang penting adalah si pembaca. Seribu rakaat. Kemudian selepas sembahyang beliau datang kepada tilam yang tidurnya. Lalu beliau berkata kepada tilamnya, wahai tempat perlindungan segala kejahatan. Tilam tempat dia tidur tu. Dia bercakap dengan bahasa ni, bahasa orang panggil dalam tasawuf orang panggil mu'atabah istilahnya. Dia sebenarnya suatu bentuk rintiham, suatu bentuk celah terhadap diri. Orang tak tahu kala, dia kata orang ni tak bersihat ni, ngetika ni cakap. Orang tak tahu kala. Tengok kita Minhajul Abidin tengok tu. Ada orang soleh tu, aku rasa ni tak betul ni. Tengok cakap ngetika pula tu. Ni orang tak tahu kala ilmu ni. Dia akan kata macam-macam. Ini suatu bentuk mu'atabah. Sebenarnya yang ditujukan bukan ketika tu kepada diri sendiri, mu'atabah. Wahai tempat perlindungan segala kejahatan. Nampak cakap macam tujuh ketika. Wahai tempat ni tempat berlindung segala kejahatan. Wahai tidur sehingga tak semayang sehingga macam-macam ni semua. Demi Allah, kerana menuntut keredaan Allah, aku tidak meredaimu walaupun untuk sekejap mata. Sekejap. Yani aku tidak reda tilang tempat orang wahai tidur tu. Aku tak reda kamu, masa aku tidak senang hati denganmu. Walaupun sekejap je, aku tak mau duduk dalam. Nak kabarnya orang ini kerana kuatnya semangat beribadahnya sehingga tidur pun pada dia letak tepi. Begitu. Itu maksudnya. Nak beritahu bahawa sahabat ini, orang ini, Amir ibnu Abdul Qais ni, orang yang seperti ini pun, yang solat 1000 rakaat sehari semalam, yang tidur pun tak senang, tika tempat orang tidur pun dia tak suka hati situ. Sampai begitu orang kini-kini pun nak mati dia menangis lagi. Nak tengok atas dasar apa dia jadi gitu. Dan pada suatu hari pula Amir telah menangis lagi. Maka dikatakan orang kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Apa benda sebab yang menangis ni? Kerana tak ada piti, tak cukup makan ke guana. Jadi dia menangis. Sebab apa kau menangis? Jawab beliau, disebabkan oleh firman Allah Ta'ala ini,
yaitu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Suratul Maidah ayat 27, yang bermaksud hanya saja Allah menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat inilah yang menyebabkan Amir ibnu Abil Qais ini dia menangis. Karena Allah Ta'ala kata yang akan diterima oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Aku rasa bimbang, aku takut aku tak termasuk. Orang dulu dia pasal gitu, disuluh ke dia dulu. Baru kalau nak suruh korang pun lepas tu. Kita ni kita banyak suruh korang. Siapa sudah tak suruh kita? Siapa sudah kita tak suruh tak kita. Kemudian perhatikanlah kepada suatu faedah yang lain yang menjadi asal kepada segala asal kebaikan, yaitu apa yang telah diceritakan bahawa setengah orang-orang yang saleh telah berkata kepada setengah guru-guru mereka, pesankanlah kepadaku dengan suatu pesanan. Orang dulu kalau pergi jumpa orang soleh, pergi ziarah orang soleh, selalu ni dia akan minta benda-benda macam ni. Nasihatkanlah aku, tolong nasihatkan, berikanlah aku pelajaran, berikanlah aku pedoman. Orang dulu, panggil orang dulu. Sekalipun dia ni seorang alim ulama, dia pergi ziarah orang lain, dia akan minta benda yang serupa. Nasihatilah aku, ambillah nasihat aku. Sebab apa jadi gitu? Nak beritahu bahawa alim ulama dulu hatinya penuh dengan takwa, penuh dengan tawadhu, penuh dengan rendah diri. Itu sifat alim ulama zaman kegemilangan mereka itu. Maka kata gurunya, aku akan berpesan kepadamu dengan pesanan Allah, Tuhan sekalian alam, kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, yaitu firman Allah Ta'ala. Orang ni pula ni, orang yang diminta nasihat dia pun tidak reka sendiri, dia juga ambil pesanan daripada Al-Quran dan Hadis. Bila orang ni minta pesan, dia hanya nukir je, aku nak pesan kamu ni bukan pesanan aku kan ni, aku pun ambil di sini. Ambil daripada Al-Quran dan Hadis. Iaitu kata beliau, pesanan ini iaitu pesanan Allah kepada orang-orang yang terdahulu, umat-umat terdahulu dan orang-orang terkemudian. Apa pesanannya? Iaitu firman Allah, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Surah An-Nisa ayat 131, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah berpesan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan kepada kamu, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Saja pesanan dia, bertakwalah kepada Allah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mendatangkan huraian ini nak beritahu sekaranya tentang pentingnya takwa Allah. Itu dia, pentingnya. Saya berkata, yakni Imam Ghazali berkata, bukankah Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada semua orang tentang kebaikan untuk hamba-Nya? Pertanyaan Imam Ghazali sebenarnya perkhabaran. Tidakkah Allah Ta'ala itu tahu apa yang baik untuk hamba-Nya? Jadi pertanyaan ini sebenarnya Imam Ghazali nak khabar kita, hendaklah kau tahu bahawa Allah Ta'ala lebih tahu tentang keperluan hamba-Nya. Jadi kalau dia perintah kita supaya bertakwa, itulah yang terbaik untuk kita. Itu maksud.
Dan bukankah ia yang paling inginkan kebaikan untuk hamba-Nya, dan yang paling rahmat dan yang paling mengasihani daripada semua orang? Sama juga yang ni. Tidakkah Allah Ta'ala itu menginginkan kebaikan untuk kita? Tidakkah Allah Ta'ala itu bersifat rahmat untuk kita? Tidakkah Allah Ta'ala mengasihi semua orang, semua manusia? Dan andainya di dunia ini ada satu sifat yang paling terbaik hamba-Nya, paling banyak terkumpul kebaikan, paling besar pahalanya, paling agung dalam peribadatan, paling besar pangkatnya, paling ulung keadaannya, dan paling berjaya pada kesudahannya. Bahkan sifat itu segala-galanya melebihi daripada sifat takwa ini. Nescaya Allah Ta'ala sudah tentu memerintahkan hamba-hamba-Nya dan mewasiatkan kepada para pilihannya yang khusus, yakni hamba-hamba-Nya yang khusus, hamba-hamba-Nya yang terpilih, agar bersifat dengan sifat yang lain daripada sifat takwa itu. Kerana Allah Ta'ala maha sempurna kebijaksanaannya dan maha luas rahmatnya. Dari kata Imam Ghazali, sekiranya ada benda lain yang lebih mulia daripada takwa ni, nescaya Allah Ta'ala akan suruh hamba-Nya supaya mencapainya. Tapi ternyata kata Imam Ghazali, tak ada dah sesuatu yang lebih mulia daripada takwa Allah. Kalau ada lagi, andai kata benda-benda lain yang lebih mulia daripada takwa, Allah Ta'ala pasti akan suruh kita supaya mencapainya. Tapi oleh kerana tak ada dah sesuatu yang lebih mulia daripada takwa, maka kerana itulah kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya bertakwa di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita supaya bertakwa. Maka tatkala Allah Ta'ala telah mewasiatkan hamba-Nya supaya bersifat dengan sifat takwa yang tunggal ini, serta ia himpunkan perintahnya kepada orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian pada perintah bertakwa itu, dan ia seterusnya mengkhususkan perintahnya supaya hamba-Nya sentiasa berada atas jalan takwa. Oleh itu, tahulah anda bahawasanya tujuannya ialah takwa dan tiada melampaui tujuannya kepada yang lain daripada takwa, serta tiada difahamkan maksudnya selain daripada takwa. Jadi kesimpulannya serupa bahawa bila Allah Ta'ala mewasiatkan hamba-Nya supaya bertakwa dan tak ada benda lain dah yang disuruh, berarti itulah yang nak diberitahu bahawa takwalah segala-galanya. Itulah yang ibu bagi segala kemuliaan, ibu bagi segala kebaikan, dan ibu bagi segala kebahagiaan. Takwa. Jadi Imam Ghazali dia lekong jauh nak kampus sekali tu je, supaya kita betul-betul meyakini bahawa takwa ini adalah ibu bagi segala kebaikan. Imam Ghazali nak beritahu tu. Baik, kata Imam Ghazali lagi, dan bahawasanya Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan semua nasihat, petunjuk, bimbingan, peringatan, didikan, pengajaran dan asuhan dalam wasiat yang tunggal ini. Jadi kata Imam Ghazali, semua perkara terkumpul di dalam wasiat yang satu ini. Wasiat apa? Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, bila Allah Ta'ala berpesan supaya bertakwa kepada Allah, di dalam itu sudah terangkum segala nasihat, segala pengajaran,
segala petunjuk, segala bimbingan, semuanya sudah ada di dalam itu. Jadi seolah-olahnya Imam Ghazali nak beritahu kepada kita bahawa pesan atau perintah supaya bertakwa itu sudah merangkumi segala petunjuk, segala nasihat dan segala kemuliaan, segala didikan, segala pengajaran sudah terkumpul di dalam pesan yang satu itu, iaitu bertakwalah kepada Allah. Iaitu wasiat bertakwa sebagaimana yang layak dengan hikmatnya dan rahmatnya. Dan justru itu, tahulah anda bahawa sifat ini, yaitu takwa, adalah terhimpun baginya dua kebaikan, dunia dan akhirat. Selain daripada itu, kata Imam Ghazali, dengan takwa ini akan mendatangkan dua kebaikan, terkumpul padanya dua kebaikan, kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Maksudnya, kebaikan yang dicapai dengan takwa ini bukan saja bersifat ukhrawi di akhirat sajanya, tapi kebaikannya juga akan dicapai oleh manusia, akan diperoleh manusia dalam kehidupan duniawinya. Yang kita sebut tadi itu, balasan orang bertakwa, syurga, nikmat, itu dan ini, mendapat taufik, mendapat kurniaan Allah, itu bahasa ukhrawi. Tapi kata Imam Ghazali, kebaikan takwa ini juga ada dalam hal-hal keduniaan, terpelihara, terjaga, pertolongan, bantuan, rizki, pelepasan daripada masalah, itu juga adalah hasil daripada takwa. Jadi Imam Ghazali nak beritahu, kalau kita ingin kebaikan dalam dua ni, dunia pun nak baik, akhirat pun nak baik juga, dunia nak mulia, akhirat pun nak mulia, obatnya betul dia, takwa Allah, tidak lain. Jadi kalau dalam takwa ni, dalam bab takwa ni memang ibu segala kebaikan. Sifat takwa yang mencukupi bagi semua kepentingan, yang boleh menyampaikan kepada setinggi-tinggi darjat dalam urusan beribadatan, dalam urusan ibadat dan urusan tingkatan kedudukan di sisi Allah, semuanya berpaksi kepada takwa. Sebab itu kata Imam Ghazali, pesan ini pesan yang tunggal dalam Al-Quran, bertakwalah kepada Allah. Pesan yang membawa kebaikan dunia akhirat, pesan yang terangkum di dalamnya segala pengajaran, segala nasihat, segala panduan dan sebagainya sudah terangkum di dalam pesan yang mana itulah menjadi sebab kepada kesempurnaan ibadah dan ketinggian derajat di sisi Allah, semuanya berpaksi kepada takwa. Panjang yang Imam Ghazali sebut. Dan bagus sekali penyair yang mendendangkan rangkapan syair ini. Ala innamat taqwa hiyal izz wal karam, wa hubbuka lid dunya huwa zull wal adam, wa laysa ala abdin taqiyyin naqisah idza sahhaha taqwa wa in haka aw hajama. Bermaksud, ingatlah, hanya takwa merupakan kehormatan dan kemuliaan. Cintamu kepada dunia merupakan kehinaan dan ketiadaan. Tidaklah menjadi kurang darjat seseorang hamba yang bertakwa apabila dia benar-benar bertakwa, meskipun dia bekerja menenun kain atau bekerja membekam darah orang lain. Yani sekiranya orang itu bertakwa, pasti dia mulia, sekalipun dia buat kerja-kerja yang agak remeh dan rendah pada pandangan orang. Kerja menenun kain,
kerja duk pegang orang dan sebagainya. Kerja bukan kerja standard lah, bukan kerja glamour. Tapi kata penyair ni, sekiranya dia meneguhkan takwa, pasti dia seorang yang mulia. Sekalipun dia dari segi kerjanya merupakan kerja bukanlah kerja glamour seperti kerja-kerja orang lain. Jadi penyair ini nak beritahu tentang kemuliaan takwa. Dengan takwa, seseorang itu akan memperolehi kemuliaan. Dan inilah asal puncanya, yang tiada melebihinya lagi, dan padanya sudah mencukupi bagi sesiapa yang telah melihat nur hidayah dan telah mendapat petunjuk serta beramal pula dengan nur hidayah itu. Dan dia telah cukup dengan sifat takwa, dan dia telah cukup dengan sifat takwa menjadi insan saleh, dan Allah juga pemberi hidayah dan taufik dengan kurnianya. Habis babak Imam Ghazali nak beritahu tentang kemuliaan takwa. Sekarang ada bab baru yang nak dijelaskan oleh Imam Ghazali. Tengok. Maka jika anda berkata, sekiranya ada pertanyaan seperti ini, sesungguhnya amat besar nilai sifat takwa ini dan amat agung kedudukannya, serta amat perlu kita mengetahuinya, maka tidak ada Tuhan mesti menghuraikannya kepada kami dengan rezeki. Nilai takwa. Persoalan sekarang dah berbeza takwa. Itulah kita tak faham molek lagi. Jadi kalau ada pertanyaan macam ni, bagaimana? Itulah yang akan dihuraikan oleh Imam Ghazali selanjutnya, iaitu tentang hakikat takwa. Kemuliaannya sudah jelas, tapi hakikat takwa itu buannya sebenarnya. Inilah yang akan dihuraikan selanjutnya oleh Imam Ghazali, dan insya-Allah akan dijelaskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.